الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan berkatalah pula orang-orang yang kafir itu kepada rasul-rasul mereka, demi sesungguhnya kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami atau kamu menjadi seugama dengan kami. Lalu Tuhan wahyukan kepada rasul-rasulnya, demi sesungguhnya kami akan membinasakan orang-orang yang zalim. Dan demi sesungguhnya kami akan tempatkan kamu di negeri itu sesudah binasanya kaum yang zalim itu.
Balasan baik yang demikian adalah bagi orang-orang yang takut akan sikap keadilanku, menghitung amalnya, dan takut akan janji-janji azabku. Dan Rasul-Rasul serta umatnya yang beriman memohon pertolongan kepada Allah untuk mendapat kemenangan. Dan terkecewalah tiap-tiap orang yang sombong takabur, lagi bersikap degil dalam keingkarannya. Di belakangnya disediakan neraka jahanam, dan ia akan diberi minum dari air danur yang keluar dari tubuh ahli neraka. Ia meminumnya dengan terpaksa dan hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekaknya kerana busuknya. Dan ia didatangi penderitaan maut dari segala arah. Sedang ia tidak pula mati supaya terlepas dari azab seksa itu. Dan selain dari itu ada lagi azab seksa yang lebih berat. Bandingan segala kebaikan, amal dan usaha orang-orang yang kufur engkar terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah pun dari apa yang mereka telah usahakan itu. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Tidakkah engkau telah nampak dan mengetahui bahawa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah? Jika ia kehendaki, nescaya dibinasakan kamu dengan sebab kekufuran kamu. Dan didatangkan pula dengan makhluk-makhluk yang baru. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah melakukannya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ibrahim. Surah yang ke-14 pada juzuk yang ke-13. Sambungan ayat ke-13 sehinggalah ayat yang ke-20. Kalau ayat sebelum ini, iaitu ayat 9 hingga 12, kita menceritakan bagaimana penolakan orang kafir dengan pelbagai sikap mereka. Yang menolak secara diam, yang menolak secara hujah yang mengelirukan, dan juga yang menolak kerana keraguan. Maka di kalangan orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW, bahkan Rasul-Rasul SAW, kebanyakan mereka bersifat agresif. Bila mereka agresif dalam penolakan dakwah, lalu mereka mengugut para Nabi, para Rasul yang menyampaikan dakwah. Allah Ta'ala menceritakan tentang tahdidul kuffar li rusulihi bitarji awir riddati. Ancaman, amaran orang-orang kafir kepada para Rasul yang diutuskan kepada mereka. Sama ada mereka mengancam untuk menghalau atau memaksa mereka untuk murtad kembali, berada dalam agama yang dipegang oleh mereka. Ini dua perkara yang mereka akan lakukan. Mereka senantiasa mengugut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk menghalau mereka keluar. Ataupun memaksa mereka untuk kembali pada agama asal dengan melakukan penyiksaan, dengan melakukan penindasan dan segala perkara yang boleh mereka lakukan kepada orang beriman. Tapi dalam masa yang sama, Allah memberi amaran kepada mereka bahawa mereka yang akan binasa sebenarnya. Bukan mereka yang berjaya membinasakan orang-orang yang beriman, bahkan mereka akan binasa. Bahkan Allah Ta'ala akan memberikan, menukar kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir kepada umat Islam. Dan tempat-tempat yang mereka diami kepada umat Islam. Maka ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman dalam menceritakan watak dan sikap serta amaran orang kafir dengan firman-Nya, wa qala alladhina kafaru, dan telah berkata orang-orang kafir di kalangan mereka, yakni orang-orang yang menolak dakwah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Semua mereka watak sama, menolak rasul mereka, dan mereka berkata, yakni mereka memberi amaran, lanukhrijannakum min ardina, kami akan halau kamu keluar daripada negeri kami. Mereka merasakan bahawa mereka berkuasa penuh.
Dengan itu, mereka mampu untuk menghalau umat Islam dan juga para pengikut Nabi dan Rasul. Mereka akan gunakan segala kekuatan yang mereka ada, majoriti yang mereka ada dan segala perkara. Ia berbeza dengan umat Islam. Umat Islam tidak menghalau mana-mana penduduk negeri, tidak halau. Allahumma illa melainkan mereka mengkhianati negara dengan bekerjasama dengan musuh. Sebagaimana penghalauan yang dibuat kepada Bani Qainuqa, Bani Nadir, kerana mereka bersama dengan musuh. Tetapi kalau kerana mereka tidak memilih ataupun memilih Islam, mereka tidak akan dihalau keluar dari negeri mereka. Bahkan mereka dinamakan sebagai Ahlu Zimmah. Kekal aman duduk dengan Islam dengan mendapat hak-hak beragama yang mereka anuti. Tapi tidak orang kafir. Sikap orang kafir, mereka ingin menggunakan seluruh majoriti yang mereka ada. Kekuasaan yang mereka ada untuk menghalau orang Islam. Mereka akan buat pelbagai cara. Mereka berkata, lanukhrijannakum. Demi sesungguhnya kami akan menghalau keluar kamu. Min ardina, daripada negeri kami. Aw la ta'udunna fi millatina. Atau kami akan memaksa kamu untuk murtad, keluar dari agamamu dan kembali pada agama kami. Inilah yang mereka dendangkan selalu. Inilah yang mereka ugut kepada rasul-rasul yang diutuskan dan umat-umat yang bersama dengan para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah berfirman, fa'auha ilaihim, dan Allah mewahyukan kepada rasul-rasul mereka. Setiap umat tadi. Fa'auha ilaihim rabbuhum, maka telah mewahyukan kepada mereka akan Tuhan mereka, lanuhlikanna adh-dhalimin. Bahkan Allah akan membinasakan kamu, wahai orang yang zalim. Bila orang kafir, mereka mengancam, tetapi Allah yang melakukan. Mereka cuma merancang, dan Allah sebut dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarallah. Mereka cuma merancang. Ketika mana mereka cuba ugut, ketika mana mereka cuba mengancam, ketika mana mereka cuba untuk melakukan apa saja penganiayaan kepada umat Islam, sebenarnya mereka hanya mampu merancang. Mereka tidak mampu melakukannya melainkan dengan izin Allah. Tetapi Allah mengizinkan sebaliknya berlaku. Iaitu Allah akan mengeluarkan dan membinasakan orang kafir. Sebagaimana Allah binasakan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib. Kaum yang telah diutuskan rasul-rasul ke atas mereka. Semuanya Allah Ta'ala tunjuk apa yang berlaku kesudahan ancaman-ancaman itu. Bukan Nabi-Nabi ini yang dibinasakan. Bukan pengikut para Nabi ini yang mampu mereka binasakan. Bukan mereka yang binasa. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ. Bahkan kami akan menempatkan bumi yang menjadi milik mereka, tanah air yang menjadi negeri mereka akan bertukar tangan. Sebab mereka akan musnah dan bumi itu menjadi milik umat Islam. Begitu yang berlaku pada Rom dan Parsi. Bumi itu menjadi milik umat Islam. Begitu yang berlaku kepada Konstantinopel. Orang-orang kafir terpaksa meninggalkan Konstantinopel. Dan Konstantinopel menjadi milik umat Islam. Begitu yang berlaku di Mekah. Orang-orang kafir Mekah terpaksa meninggalkan Mekah. Kerana mereka telah dibinasakan oleh Allah dalam siri-siri kekalahan peperangan. Maka umat Islam yang mengambilnya. Demikian juga yang berlaku dalam banyak negara-negara atas dunia ini. Allah musnahkan orang zalim, Allah tempatkan orang beriman. Allah musnahkan Fir'aun. Dan Allah jadikan tempat yang dahulunya diduduki oleh Fir'aun, dikuasai oleh Fir'aun, milik umat Islam. Hari ini yang berada di Mesir itu ialah orang Islam. Walau dahulu Mesir ialah tamadun Fir'aun. Tamadun yang dianggap paling berkuasa dalam dunia ketika itu. Bukan itu juga yang berlaku kepada tamadun Babylon. Yang rajanya yang zalim. Rajanya juga mengaku Tuhan. Akhirnya tamadun Babylon menjadi milik umat Islam. Menjadi negara yang diduduki oleh orang Islam. Iraq. Demikian juga Parsi. Akhirnya negara Parsi menjadi milik dan diduduki oleh orang Islam. Yang ini orang-orang Iran. Dan demikian semua belahan dunia ini. Allah tunjuk bukti. Bahawa yang cuba menyekat agama Allah, yang cuba mendustakan para Nabi dan para Rasul, bahkan cuba mengancam mereka. Mengancam untuk
mengeluarkan, menghalau mereka, bahkan mengancam untuk memurtadkan mereka, maka Allah menjaga agama umat ini. Sejarah menunjukkan gerakan memurtadkan ini bukanlah gerakan baru. Bukanlah sekadar pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini selepas kewafatan Rasulullah. Dan juga pada zaman sekarang, gerakan yang dipanggil gerakan murtad. Sebenarnya dia berlaku semenjak zaman Nabi-Nabi terdahulu. Bila Nabi-Nabi terdahulu berdakwah dengan kaumnya supaya memeluk Islam, maka pada pemimpin mereka mengancam Rasul, mengancam pengikutnya siang malam. Bahkan memaksanya mereka untuk murtad. Mereka menangkapnya supaya kembali kepada agama asal. Namun Allah Ta'ala berikan ketabahan pada mereka sehingga mereka mati dalam Islam dan mati syahid. Sebagaimana kisah ahli sihir Fir'aun yang dipaksa kembali kepada agama Fir'aun atau dibunuh. Lalu mereka memilih untuk dibunuh. Sebagaimana berlaku pada Ashabul Ukhdud yang berlaku selepas zaman Nabi Allah Isa AS, sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dipaksa untuk kembali pada agama menyembah Raja Yaman ataupun mereka akan dibakar di dalam parit-parit yang dipenuhi dengan api. Lalu mereka memilih untuk mati syahid. Demikian juga berlaku pada zaman Rasulullah. Bila Ammar, bila Sumayyah, bila Yasir, bila Amir bin Fuhairah, bila Bilal bin Rabah dan sejumlah umat Islam dipaksa untuk keluar daripada Islam. Mengucapkan ungkapan kufur, ungkapan menghina Nabi SAW. Sehingga Sumayyah memilih syahid. Demikian juga Yasir memilih syahid. Untuk tidak bertutur perkataan-perkataan kufur. Dan untuk tidak kembali pada agama berhala. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga ibunya berpanas dan berkata, biar aku terus berada di tengah panas sampai aku mati. Ataupun kamu kembali kepada agama nenek moyang kamu. Maka Sa'ad berkata, wahai ibu, sekiranya ibu mempunyai 100 nyawa. Lalu nyawa itu hilang satu persatu. Anakmu ini tidak akan meninggalkan agama ini. Tidak akan meninggalkan. Maka cara mereka untuk mengembalikan orang Islam kepada agama berhala dengan pelbagai cara. Yang merayu, yang menawarkan wang, yang cara kasar, tahap sampai peringkat membunuh. Ia berlaku sepanjang zaman. Bukan ia berlaku sepanjang selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Aswadu Angsi memaksa orang murtad. Mengakui kenabiannya. Dan bila mereka tidak mengakuinya, maka mereka akan dibunuh. Mereka akan dipenjara. Dan demikian berlaku ketika Portugis menawar Melaka. Dipaksa penduduk Melaka untuk masuk Kristian. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Dan memang mereka dibunuh atau dihalau keluar daripada negeri Melaka. Akhirnya umat Islam sebahagian dibunuh. Dan sebahagian memang keluar. Lalu berada di tempat yang berdekatan ataupun lebih jauh daripada itu. Ini sejarah umat Islam. Tetapi sejarah itu berakhir dengan apa? Kesudahan endingnya Allah memusnahkan orang zalim ini. Akhirnya orang-orang yang memaksa umat Islam ini. Dengan apa yang Allah sebut dalam ayat ini. Wa imma keluarkan dia daripada negara atau mereka memurtadkan, akhirnya umat Islam kembali balik ke negara itu. Kalau kita baca sejarah Sepanyol, ketika mana Raja Ferdinand, ketika mana Ratu Isabella menguasai Andalusia, lalu mereka mengadakan pelbagai undang-undang untuk menjadikan umat Islam zero di bumi Sepanyol. Mereka dipenjara beramai-ramai, dihalau beramai-ramai, dibunuh beramai-ramai, dibakar beramai-ramai. Bukan diceritakan, mereka letak dalam satu lubang seramai 2,000 umat Islam dan dibakar hidup-hidup. Dan yang lain disemat dalam penjara dan mereka tuduhan. Dan setiap tuduhan itu semuanya mandatory. Wah, imam mereka akan dibunuh atau mereka dihalau keluar. Begitu mereka lakukan supaya di bumi Sepanyol tidak ada umat Islam. Dan mereka membinasakan semua sejarah umat Islam. Tetapi ini yang kita katakan tadi bahawa mereka cuma merancang untuk membinasakan. Allah yang akan menentukan. Akhirnya sebahagian sejarah Islam kekal utuh di bumi Sepanyol. Termasuk Hamra. Termasuk banyak binaan-binaan dan sebagainya. Kemudian umat Islam kembali ke Sepanyol. Kembali ke Sepanyol. Terutamanya selepas tahun 1990 dasar kebebasan agama. Di mereka tak lagi mengunci agama, membenarkan. Maka bermula tahun 1990, kenaikan jumlah umat Islam mendadak di Sepanyol. Akhir-hari ini Masjid Granada kembali dilaungkan azan. Hari ini kalau kita ke Sepanyol, Masjid Granada
kembali dilakukan azan. Cordoba atau Kurtubah dalam bahasa Arab kembali menzahirkan benih-benih Islam. Maka lahir generasi umat Islam yang memang berasal daripada Sepanyol. Mengembalikan kembali sejarah umat Islam. Tetapi ini sejarah yang menunjukkan setiap kali mereka halau, setiap kali mereka cuba murtadkan, negara yang di mana dulu ada orang Islam akan kembali Islam bertapak. Kan itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan, wala nuskinannakumul ard min ba'dihim. Allah akan menetapkan kamu wahai orang beriman di tempat mereka. Tempat-tempat mereka ada. Sebab tu kalau tuan-tuan baca sejarah, mana-mana yang dulu negara Islam, maka umat Islam akan ambil balik. Mana-mana. Walaupun mereka mengambil dengan secara besar-besaran sebagaimana negara Perancis, Itali, Britain yang menjajah ke semua negara Islam. Algeria dan demikian juga negara Libya, Tunisia. Akhirnya semua pada penjajah ini keluar dan menyerahkan kembali negara Islam ini kepada umat Islam. Tak ada satu pun negara Islam yang tidak diserahkan. Semua. Kan ini janji Allah. Bahawa yang menzalimi, mereka yang akan keluar sebenarnya. Penjajah yang menjajah, mereka yang akan keluar. Dan umat Islam akan kembali ke tempat mereka. Bukan dikukuhkan kedudukan mereka. Dikuatkan kedudukan mereka. Kemudian Allah menyebut, "Dzalik," demikian itu berlaku. "Liman khafa maqami," sesiapa yang benar-benar takut kepada aku. Yang membesarkan aku. Wa khafa wa'id, dan takut kepada janji-janji dan amaran-amaranku. Allah beritahu, umat Islam yang akan kembali berada dalam kekuasaan sesudah mereka dizalimi ialah orang-orang yang benar-benar memiliki takwa kepada Allah. Yang benar-benar dalam perkiraan hidup mereka takutkan azab Allah, bukan takutkan manusia. Janji Allah menempatkan kembali tempat di mana umat Islam dizalimi, yang dihalau, yang diperangi, yang dimurtadkan, umat Islam akan kembali dengan dua syarat. Syarat pertama ialah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan liman khafa maqami diterjemah dalam pimpinan Rahman, yang takut, yang mengetahui tentang keadilanku. Maqami, yang mengetahui kedudukan Allah yang sebenar. Artinya keutamaan, prioriti dalam semua perintah dan larangan. Dan mengutamakan syariat, mengutamakan hukum Allah berbanding dengan hukum-hukum manusia. Ini yang dimaksudkan liman khafa maqami. Yang benar-benar mengenali kedudukanku, keadilanku, kebijaksanaanku. Yang ini orang-orang yang benar-benar patuh kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua, wa khafa wa'id. Yang sentiasa takut kepada Allah Ta'ala, dosanya, yang takut pada nerakanya. Orang yang macam ini, yang tahu tentang kesempurnaan Allah, yang takut pada amaran Allah, mereka lah yang akan menggantikan, yang mengambil alih negara-negara ini. Maksudnya mereka akan memerintah. Akhirnya kita dapati umat Islam yang kembali mengeluarkan orang-orang zalim ini di kalangan orang yang takutkan Allah. Kemudian kata Allah, "Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid." Ketika mana berlaku pertentangan antara golongan kufur dan golongan beriman, masing-masing akan berdoa. Wastaftahu berarti semua berdoa. Kalau kita baca dalam peristiwa Perang Badar, Nabi SAW berdoa. Abu Jahal juga berdoa. Abu Jahal kata, "Wahai Tuhan, tunjukkan kebenaran pada hari ini." Rasulullah juga berdoa. Dan memang setiap kali berlaku konflik antara umat Islam dengan para penyembah berhala, orang kafir, mereka juga berdoa. Tapi doa siapa yang akan dimustajabi? Maka Allah jawab dalam ayat ini, "Wastaftahu," dan semua berdoa untuk meminta kemenangan. Perkataan istiftah, yakni doa untuk meminta kemenangan. Kata Allah, "Wa khaba," dan akan kecewalah. "Kullu jabbarin anid," setiap yang sombong, lagi yang derhaka. Perkataan anid, yang menolak kebenaran tanpa sebab. Sebagaimana kita cerita kelompok-kelompok orang-orang kafir yang menolak kebenaran tanpa hujah yang kuat. Mereka hawa nafsu, nenek moyang dan sebagainya. Min waraihi jahannam, dan selepas kekalahan mereka di dunia, kata Allah, orang-orang kafir ini yang menanti mereka selepas itu ialah neraka jahannam. Wa isqa mimma in sadid, dan mereka diberi minum di dalam neraka jahannam itu dengan air danau, yakni air daripada bekasan ahli neraka,
peluh ahli neraka, darah ahli neraka, nanah ahli neraka. Yang mereka ini dibakar yang mengeluarkan sadid. Yang mengeluarkan nanahnya, mengeluarkan darahnya, mengeluarkan segala bau busuknya. Ini perkataan sadid. Segala bau busuk ini yang menggelegak ditelan oleh ahli neraka. Allah pertama sebut balasan mereka di dunia mereka kalah. Sejarah menunjukkan bila berlaku pertentangan umat Islam dengan orang kafir mereka akan kalah. Wa imma kalah dengan hujah. Lalu ketika mana mereka kalah dengan hujah, mereka melakukan tuduhan. Mereka lakukan pelabelan. Maka umat Islam dilabel semuanya ganas. Umat Islam dilabel semua dengan pelbagai label. Kalau ada seorang Islam buat kesalahan, maka dilabelkan semua orang Islam. Tapi kalau ada orang kafir buat salah, mereka kata orang tu je yang sakit jiwa, bukan masyarakat lain, bukan orang lain. Begitu berjaya label itu yang ditusuk ataupun disebarkan pada masyarakat dunia. Tetapi Allah menjanjikan umat Islam akan menang. Wa imam menang dalam hujah. Dan ini telah berlaku. Yang kedua, menang dalam siri peperangan. Peperangan sebenarnya kita di dunia ini menunggu siri-siri peperangan. Mereka orang kafir mencuba sejauh mana kekuatan umat Islam. Lalu mereka cuba dalam beberapa negara Islam. Mereka hantar tentera di Iraq untuk mencuba apakah umat Islam bangkit dan ada kesedaran jihad. Mereka cuba di Yaman. Mereka cuba di mana-mana negara Islam. Setiap orang kafir cuba menjolok untuk melihat apakah umat Islam sekarang memang dalam fasa kebangkitan atau tidak. Mereka sedang menguji. Namun umat Islam masih lagi diam. Allah belum izinkan berlaku kebangkitan besar-besaran. Tetapi orang kafir dalam keadaan takut, mereka mencuba satu persatu negara Islam. Mereka tak berani untuk isyaratkan ini perang salib dan ini perang kafir dengan orang Islam. Mereka tak berani. Mereka cuba gabungkan mana-mana negara Islam bersama mereka dan mencuba satu negara Islam yang mereka anggap paling kuat. Yang paling berfahaman. Yang paling punya kesedaran. Yang paling ramai ulama. Mereka cuba di situ. Bila mereka nampak macam tak berjaya, mereka keluar. Lalu mereka cuba lagi. Mereka cuba di bumi Syam. Mereka cuba di bumi Arab. Ini percubaan-percubaan mereka. Dan siri-siri percubaan ini akan terus berlangsung. Mereka akan terus meneropong, memilih mana-mana negara Islam. Sama ada negara Islam yang kuat ekonomi sebagaimana Turki, mereka menyerang secara ekonomi. Mereka berpakat menyerang sejauh mana adanya solidariti umat Islam. Tiba-tiba Turki dibantu oleh banyak negara Islam. Mereka tahu belum masa untuk mereka meneruskan peperangan. Mereka terus cek satu persatu. Dan umat Islam sebahagiannya tidak sedar. Pemimpin Islam sebahagian besar tidak sedar. Tapi ini disebut dalam hadis. Apa yang saya sebut ini disebut dalam hadis. Sehingga sebahagian mereka bersama dengan orang kafir untuk menghancurkan beberapa wilayah Islam. Yang akhirnya baru mereka sedar mereka ditipu. Dan ketika itulah benar-benar berlaku peperangan antara agama Islam dan kekufuran. Yang Barat mengenali sebagai peperangan Armageddon atau Harmageddon, perang besar atau perang dunia yang ketiga. Yang peperangan ini menyaksikan zahirnya pemimpin umat Islam yang terkenal itu Mahdi. Ia berlaku dalam siri ini. Namun kita tak katalah tahun depan dan sebagainya, sebagaimana setengah orang suka menjangka dan beramal, tidak. Tetapi kita menyebut tentang bagaimana benih-benih itu. Tuan-tuan jangan ingat orang kafir serang saja negara Islam. Mereka sedang mencuba sejauh mana respon umat Islam seluruh dunia. Jadi bila mereka nak cuba serang Iraq, mereka mengambil masa yang panjang. 10 tahun sekatan ekonomi dalam kajian yang begitu dalam. Apakah dengan sebab mereka serang Iraq akan menyebabkan kuasa berpindah pada umat Islam seluruhnya dengan kesedaran jihad? Itu yang paling mereka takut. Sebab itu mereka mengajak sekali orang Islam bersama mereka. Ajak Saudi sekali, ajak Kuwait sekali, Bahrain sekali, ajak Malaysia sekali, semua. Sebab ia bukan nampak sebagai satu penindasan pada umat Islam, walau itu yang mereka nak buat. Itu yang mereka nak buat. Tetapi macam kita katakan, mereka merancang. Dan Allah Ta'ala yang maha merancang. Apapun perancangan mereka akan menemui kegagalan, Allah menjanjikan kesudahan milik umat Islam. Dan mereka ini, kita dah sebut, balasan pertama Allah kenakan pada orang kafir, mereka akan kalah di dunia. Mereka akan kalah. Mereka akan kalah dari sudut pegangan agama. Akhirnya hari ini tuan-tuan kita tak jumpa orang kafir yang kuat pegangan agama. Melainkan kuat pegangan agama mereka kerana kebencian pada Islam, bukan kerana kuat pegangan agama untuk jadi orang baik. Ia berbeza dengan orang Islam kuat pegangan agama untuk jadi baik.
Maka orang Islam pun tinggalkan judi, tinggalkan arak, tinggalkan riba, tinggalkan itu. Kerana mereka nak jadi baik. Maka di situ mereka kalah. Dan mereka kalah pada umat Islam dari sudut kekuatan keluarga. Maka di negara kafir, bercakap tentang perceraian, itu tentang perkara biasa. Hampir seluruh rumah tangga mereka tidak boleh diselamatkan. Tetapi keutuhan dan kekuatan rumah tangga pada umat Islam. Dan demikian juga pada pendidikan anak-anak. Umat Islam dalam pendidikan anak-anak berjaya dan menang. Akhirnya anak-anak mereka daripada kecil ke masjid, ke surau, solat, hafal Quran. Dan mereka gagal mendekatkan anak-anak mereka pada agama. Bahkan dari sudut kekuatan hubungan ibu bapa. Kan dalam Islam, derhaka pada mak ayah tak masuk syurga. Mereka kalah dalam institusi keluarga. Mereka kalau nak makan pun kena appointment dengan mak ayah. Ketika mana umat Islam memang makan tiap-tiap hari dengan mak ayah. Tak payah nak buat appointment. Sistem keluarga dah roboh, dah rosak. Ayah tak ke mana, mak tak ke mana. Bila nak makan malam, bila nak buat apa, kena buat appointment. Boleh tak free tak malam kita nak makan malam. Kita tuan-tuan tiap-tiap hari makan malam kat rumah dengan mak ayah kita. Allah ma'ilah mereka nak makan kat luar. Tapi kalau nak makan kat rumah memang tiap-tiap hari. Orang kafir nak makan kat rumah dengan mak pun tak boleh. Kerana pecahnya rumah tangga. Tentang kekalahan ini akan zahir pada semua aspek ini. Sehingga last sekali aspek yang paling mereka bangga, itu kekayaan harta benda. Nanti akan berpindah tangan. Yang paling kaya ialah umat Islam. Ya, dan sekarang pun memang yang kaya negara-negara Islam. Tapi dia akan berpindah secara nyata nanti. Dan selepas kekalahan mereka di dunia, dan kemuncaknya ialah peperangan, maka datang balasan yang lebih dahsyat pada itu akhirat kelak. Di akhirat kelak orang kafir semuanya, tanpa pengecualian, semuanya, namanya kafir semuanya, dalam neraka jahanam. Dan dalam keadaan mereka diberi minum dengan air panas yang menggelegak. Air apa yang menggelegak tadi? Air danau, air nanah, air peluh, air darah yang menjijikkan, yang busuk, lagi panas. Kata Allah, yatajarrahu, mereka dipaksa menelannya. Wala yakadu, hampirlah mereka, yusiruhu, tak mampu untuk menelannya. Dek busuknya, hanyirnya, panasnya. Tetapi mereka wajib menelannya sebagai satu seksa. Wa ya'tihi, dan mendatangi mereka al-maut, kematian, yakni kesakitan mati. Min kulli makan, di setiap tempat. Wa ma huwa bimayyit, tapi mereka tak mati-mati. Tuan-tuan kita, bila kita sakit kat dunia, sakit itu akan berhenti dengan sebab apa? Dua perkara. Pertama, sebab kita pingsan. Sakit-sakit boleh pingsan dah tak sakit. Yang kedua, sebab kita mati. Bila kita mati, tak akan lagi sakit benda kat dunia ni. Artinya kalau orang pijak mayat ke apa, dah tak sakit dah. Tak ada dah benda itu. Sebab dia mengambil hukum selepas kematian. Sebab itu bila sebahagian orang Islam, bila mayat mereka dipijak-pijak. Dalam satu peperangan, tuan-tuan sekalian, bila umat Islam terperangkap untuk menyerang orang kafir, pada zaman Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, mereka ada satu lorong, tetapi di situ sudah bergelimpangan mayat umat Islam. Dan tidak ada laluan untuk umat Islam menyerang orang kafir melainkan laluan itu. Maka kata sahabat Rasulullah ini, lalu. Sebahagiannya mengingkari kita memijak mayat-mayat mereka, saudara-saudara kita. Lalu kata para sahabat, tidak lagi mereka mengalami sakit. Kerana roh mereka sudah berada di sisi Allah. Tiada lagi sakit. Teruskan. Lalu mereka melintasi mayat-mayat tersebut dalam satu peperangan sehingga berjaya mengalahkan musuh. Artinya, bila kita tengok ada orang yang nak aniaya nyawa mayat umat Islam, ambil nak bakar, dia tak akan beri kesan apa-apa. Kerana rohnya sudah abadi di sisi Allah dan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Maka ini Allah Ta'ala memelihara umat Islam. Daripada jasad mereka ini, walaupun mereka nak pelaku macam mana pun, mereka tidak lagi mengalami kesakitan kerana sudah dijaga rohnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, orang kafir ini bila mereka diazab, sakit nak mati itu berada pada semua arah, pada semua tempat. Tapi mereka tak mati. Mereka berharap mereka mati. Bahkan mereka berkata dalam ayat yang lain, Allah sebut, nanti kita akan bacakan dalam akhir surah Ibrahim ini, doa, minta, wahai malaikat penjaga neraka jahanam, minta pada Tuhan supaya matikan kami, supaya kami tak rasa lagi azab. Maka kata Allah, wa ma huwa bimayyit, mereka tak boleh mati. Mereka akan kekal dengan kesakitan mati, tapi tak boleh mati. Bayangkan kesakitan paling dahsyat ialah sakit mati.
Dan sakit mati itu berkekalan. Sampai bila-bila dalam azabnya. Wa min waraihi, dan selain daripada neraka jahanam, selain daripada kesakitan kematian, selain daripada menegur air yang busuk, yang panas menggelegak, kata Allah, wa min waraihi, selain daripada itu, azabun ghalis, azab lain yang lebih teruk pada itu. Ghalis, yang lebih kasar pada itu. Ini disebut sebahagian, ada yang lebih kasar pada itu. Mathalul ladzi, kemudian Allah menyebut, dan ini satu amaran, dan ini suatu faisal ataupun kita katakan suatu statement yang jelas supaya orang Islam semua tahu ini. Kata Allah, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, bandingan orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka. A'maluhum, amalan mereka yang baik, yang bagus, yang dipuji, tak kira apa pun dia buat baik, karamadin ishtaddat bihir rih, bagaikan abu, ramad ini abu, bila kita dah bakar ada abu, karamad, ishtaddat bihir rih, datang angin yang kencang, sapu, hilang. Maknanya, semua amalan orang kafir, dia tolong orang miskin, dia tolong anak yatim, even kalau ditolong bina masjid, even ditolong basuh masjid, hatta kalau ditolong orang Islam, semuanya, dia buat segala-galanya tapi dia kafir, maka amalannya semua ditolak. Sebab mereka kafir. Ini orang Islam kena tahu. Ini hal akidah. Jangan pula tengok orang kafir itu baik, saya ingat dia masuk syurga. Ini orang Islam ni jahat, ni masuk neraka. Tetapi ini ayat secara jelas, secara qat'i. Bahawa orang-orang kafir walau bagaimana, bila Allah menyebut a'maluhum, amalan mereka, Allah bukan maksudkan amalan jahat di sini. Kerana amalan jahat mereka pun tahu akan hilang nilainya. Ini amalan baik. Sebab Abu Jahal pun tolong fakir miskin, pun tolong jemaah haji, sponsor makan, sponsor minum, siapkan tempat tinggal. Abu Lahab juga begitu. Bukan sikit Abu Lahab ni, dia juga pemurah orangnya. Bukan cukup bila Rasulullah lahir, dia yang buat jamuan. Dia yang membebaskan Suwaibah kerana memberi berita gembira kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga orang kafir yang lain. Yang kita kenal orang kafir di dunia ini memang baik. Dia sumbang pada charity 2 bilion. Yang sebagai orang Islam pun tak mampu buat. Dia boleh 2 bilion bagi. Ini banyak ni. Ini banyak untuk dana pendidikan. Ini untuk dana sekian. Tapi Allah sebut di sini. Amaluhum karamat. Amalan mereka macam debu. Debu tu memang dah tak dinilai. Istaddat bihirrih fi yaumin asif. Ditiup pula oleh angin yang kencang fi yaumin asif. Pada hari ribut. Kalau angin kencang sekali, okey. Ini pada hari yang ribut, angin kencang bertali arus. Berarti licin tak ada apa. Tak ada satu pun kebaikannya dinilai oleh Allah. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mampu mendapat apa pun kebaikan atas apa yang pernah mereka lakukan di dunia dahulu. Zalika huwa ad-dalalul ba'id. Demikian itu kerana kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh menyebabkan amalan mereka semua Tuhan tak terima. Apa pun yang mereka buat. Dan banyak, bukan ini je satu ayat yang Allah menyebut tentang hal ini, bukan banyak ayat. Di antaranya surah Furqan, Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami bawa seluruh amalan-amalan kebaikan orang kafir, kemudian kami jadikan ia debu berterbangan tidak bernilai. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut, mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kama salirihim fiha sir asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa'ahlakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Bandingan orang yang rajin bersedekah di atas muka bumi ini, dia rajin sedekah, dia rajin buat baik, bandingannya seperti angin yang padanya ada api yang membadai kebun dan ladang, bukan sekadar merosakkannya, bukan membakarnya, membinasakannya. Demikian itu kata Allah. Bukan Allah yang menzalimi mereka, mereka yang zalim diri sendiri kerana mereka kafir. Allah gambarkan orang kafir yang buat baik ini macam dia ada kebun. Kebun tu ada macam-macam pokok, macam-macam buah, menghijau, mengalir sungai di dalamnya. Tapi oleh kerana dia kafir, bandingannya lah seperti angin yang datang, angin ribut yang datang yang membawa api. Lalu melanda dan membadai kebun ini, lalu membakar dan menghanguskan segalanya. Tidak meninggalkan sesuatu. Bukan Allah yang menzalimi mereka. Mereka yang menzalimi diri sendiri. Dan kita ambil contoh ginilah. Kalau ada, kita ni kerja kilang. Dia kilang, mungkin kerja dekat Someng misalnya, susung kayu.
Ada orang luar datang ditolong sekali, tolong susung, tolong. Tapi dia bukan bekerja di situ. Apakah dia layak bayar gaji? Time gaji dia takkan dibayar sebab dia tak masuk dalam senarai. Dia tolong ni, tapi kamu bukan bekerja sini. Kalaupun kami bagi pun bagi minum air je, tapi gaji tak bagi. Yang ni orang kafir yang buat baik, mungkin Allah panjangkan umur dia kat dunia. Mungkin jalan tu jadi nama dia. Jalan tu jadi jalan nama dia. Mungkin diabadikan, dia sebut nama sekolah, nama jalan, tapi bukan untuk akhirat. Di dunia, kamu boleh mempengaruhi, tidak di akhirat. Milik mutlak Allah hanya kepada negeri orang beriman. Bukan sekadar di akhirat, bukan dalam kubur lagi. Tuan-tuan tengoklah salam kita waktu kita beri salam pada ahli kubur orang Islam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera negeri sekalian orang Islam. Kan di situ tak ada seorang pun orang kafir. Tak ada seorang. Tak ada pun orang ni, Ustaz, dia ni baik dulu. Dia pun rajin juga ke masjid surau, siap makanan. Jadi kita tanam kubur orang Islam. Tak ada orang buat. Bahkan kadang ada orang buat, wajib digali semula ditanam di kubur orang kafir. Biar dia baik pun. Biar dia bagus pun. Hatta biar kalau dia anak ulama kan, misalkan. Anak Nabi misalkan. Yang kafir, dia tetap akan ditanam di kubur orang kafir. Kerana kubur ini khas untuk orang Islam. Apa target akhirat? Kubur pun dah tunjuk ini cuma orang Islam di dalam. Tak kira orang Islam tu jahat macam mana kuburnya kat sini. Orang kafir pula tak kira baik macam mana kuburnya bukan di perkuburan orang Islam. Dia tidak berhak mendapat salam orang Islam. Dia berada di perkuburan orang kafir. Tidak dibenarkan sama sekali. Baik, jelas Allah beritahu supaya tuan-tuan kita tak keliru lagi. Jangan ingat orang kafir pun masuk syurga Ustaz, dia pun buat baik. Dia pun banyak lagi buat baik pada kita. Dia puasa pun dia puasa Ustaz. Dia sedekah pun dia sedekah. Dia pun tolong buat rumah anak yatim sekian-sekian. Allah sebut syurga tu bukan milik kita dan bukan milik mak bapak kita. Dia milik Allah. Dan neraka itu milik Allah. Maka Allah akan menghukum mengikut peraturannya. Tuan-tuan, kalau rumah saya, kalau orang cerita dia baik macam mana, saya tak nak bagi masuk rumah saya. Itu hak saya, ini rumah saya. Saya akan bagi masuk orang-orang yang saya suka. Orang yang saya suka, sila masuk. Orang yang saya tak suka, jangan masuk. Ini rumah saya. Tuan-tuan, ini syurga Allah. Dan ini neraka Allah. Dan ini akhirat ialah milik Allah. Bukan dunia dan segala isinya milik Allah. Maka tiada seorang boleh berkata, dia ni baik, patut masuk syurga. Syurga bukan milik kamu. Ini dalil yang jelas. Nas yang qat'i. Qat'i thubut wa qat'i dalalah. Qat'i thubut, yakni jelas kewujudan dalam Al-Quran ini. Dan jelas tunjuk dia. Dia tunjuk apa? Seluruh amalan orang kafir sia-sia. Dalam suratul Bayyinah Allah menyebut, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, tak kira sama ada di kalangan ahli kitab ataupun di kalangan penyembah berhala, mereka itu akan berada dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka ialah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Syarrul bariyah. Di sisi Allah dia seburuk-buruk makhluk. Walau kita puji dia, walau kita bagi macam-macam gelarang pada dia. Tidak di sisi Allah. Kemudian Allah menyebut, alam tara anna Allah, tidakkah engkau melihat sesungguhnya Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang sebenar-benar menjadikan langit dan bumi dengan sebenar. In yasha, kalau Allah kehendaki, yudhibkum, Allah boleh membinasakan kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan makhluk dan ciptaan yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, tidak susah bagi Allah melakukannya. Baik, kenapa datang ayat ini pula? Ya, ketika mana orang kafir tak beriman, menolak kebangkitan semula, menolak hari kiamat, sebagaimana mereka menolak kerasulan, mereka menolak kebenaran adanya kiamat dan juga kebangkitan semula, kata Allah, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Sekadar nak mengembalikan kamu hidup, perkara kecil. Ini langit dan bumi yang besar, yang kamu tengok, yang mengandungkan seluruh manusia. Semenjak manusia lahir sampai akhir manusia. Kalau kita cerita hari ni sampai mereka jangka tahun 2050, penduduk dunia akan mencecah 10 bilion. Dunia ini lebih luas daripada menampung 10 bilion. Hatta kalau kita hidupkan balik orang mati dan berkumpul katakanlah 15 bilion, even 20 bilion, bumi ini tetap cukup untuk mengandungkan kamu semua. Besar bumi ini. Cukup besar. Berapa bilion pun manusia muat. Allah nak beritahu kejadian bumi, kejadian langit, kejadian yang lebih agung daripada kamu sendiri. Allah yang berkuasa. Allah yang menciptakan dengan sebenar, dengan keesaan. Setakat menghidupkan kamu kembali itu perkara yang mudah.
Kalau kita melihat ada orang tu, dia boleh angkat 100 kilo, takkanlah sekilo dia tak boleh angkat. Dia boleh angkat beban 100 kilo, 200 kilo. Tiba-tiba kita meragui dia boleh mampu angkat sekilo. Maka Allah yang menciptakan langit dan bumi, tiba-tiba yang kafir meragui Allah akan hidupkan balik manusia. Kemudian kata Allah dalam memberi amaran. In yasha, kalau Allah nak. Yudhibkum, Allah boleh binasakan semua orang kafir ini. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah datangkan makhluk baru yang beriman. Yang takkan jadi kafir macam kamu. Wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Tak susah pun. Wa ma zalika 'ala Allah. Tidaklah benda itu semua bi'aziz. Sukar bagi Allah. Tidak sukar pun bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nak ingatkan. Kalau kamu kafir, Allah boleh binasakan. Tapi kita dah sebut dalam penafsiran kita yang pertama. Dahulu dengan rahmat Allah, Allah beri apa? Allah pertama tak binasakan terus. Yang kedua, Allah terus berikan kamu satu tempoh panjang umur. Untuk kamu menggunakan tempoh-tempoh itu, wahai manusia, berfikir tentang kebenaran, keesaan, kekuasaan, bukan ketuhanan itu sendiri. Kerana memikirkan tentang ketuhanan satu benda yang amat basic, amat simple, amat mudah. Kerana Allah Ta'ala telah menjadikan dalam hati kamu fitrah beragama. Fitrah bertuhankan dengan Tuhan yang satu. Bahkan kita dalam hidup semua kita nampak, kalau ada dua mungkin binasa. Kita tengok Perdana Menteri misi seorang. Tak boleh ada dua orang. Ada dua orang akan binasa. Ini kan pula Allah yang berkuasa. Tak mungkin ada dua Tuhan yang binasa dunia ini. Benda tu basic fikir. Tak susah pun. Dan itu yang kita fahami setiap hari. Oleh kerana itu Allah memberi amaran. Kalau kamu kufur, Allah boleh binasakan kamu semua. Tapi kerana rahmat Allah. Allah beri kamu muhlah. Allah beri kamu penangguhan. Bukan perutusan pada Rasul itu satu rahmat. Rasul ini tolong fahamkan kamu. Dan selepas kematian para Rasul, maka Allah wariskan mereka dengan para ulama. Menjelaskan mereka dengan semudah-mudah cara. Macam mana mengenali Allah, mengetahui keesaan Allah. Kerana orang-orang yang menyembah berhala dan mempersekutukan Allah, terus berada dalam keraguan untuk mengenali Tuhan mereka. Mereka tak pasti inikah Tuhan. Tapi oleh kerana mengikut jejak langkah nenek moyang mereka, kata mereka. Lalu mereka pertahankan kebatilan yang mereka sendiri tidak boleh menerimanya secara fitrah. Melainkan kerana kedegilan, keingkaran dan kesombongan serta hasad dengki kepada Islam dan umat Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.